Imam Sya'bi kata apa? Sesungguhnya yang merujuk kepada as-sabiqunal awwalun ini ialah merujuk kepada sahabat-sahabat Nabi yang mula-mula masuk Islam, yang mana mereka ini pernah mengikuti bai'ah ar-ridwan pada tahun perjanjian Hudaibiyah. Kan dulu, waktu tahun Hudaibiyah tu Rasulullah keluar dengan sekelompok sahabat. Tujuan Rasulullah keluar dari Madinah menuju ke Mekah tu nak menunaikan apa? Nak menunaikan apa? Nak menunaikan umrah. Tetapi mereka dihalang daripada memasuki bumi Mekah. Lalu terjadilah, kita kata, pertemuan antara duta ataupun delegasi masing-masing. Lalu, ringkas cerita, Rasulullah hantar salah seorang sahabat beliau. Bahkan tu adalah menantu beliau, iaitu Osman bin Affan. Mewakili pihak Islam untuk berbicara dengan pihak belah kafir musyrikin Mekah. Tiba-tiba desas-desus, mari khabar angin yang mengatakan Osman tu terbunuh. Kena bunuh kat geng depa belah sana. Jadi bila terbunuh, sahabat-sahabat Nabi bersama Rasulullah ni bertekad untuk menuntut balik darah Osman. Padahal tak kena bunuh pun, cuma khabar angin. Jadi mereka ni berbai'ah, mereka ni bersepakat di bawah satu pokok. Inilah disebut perjanjian bai'ah ar-ridwan. Jumlah sahabat pada masa tu ramai, 1,400 orang lebih jumlah sahabat. Jadi bagi pendapat Imam Sya'bi yang dikatakan as-sabiqunal awwalun ialah sahabat-sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansar dan mereka yang berbai'ah dengan Rasulullah iaitu bai'ah Ridwan pada tahun perjanjian Hudaibiyah. Itu maksud dia. Sebab sahabat-sahabat Nabi ni, mereka ni antara orang yang ikut dalam sekali dengan perjanjian Hudaibiyah tu. Perjanjian Hudaibiyah tu tak berlaku lagi, tapi bai'ah Ridwan tu. 1,400 orang lebih tadi. Bahkan Rasulullah menyebutkan tentang mereka ni. Dari hadis Jabir bin Abdullah. Jabir pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, iaitu orang-orang yang mengikuti bai'ah Ridwan di bawah pohon yang mana kesemua mereka ini tidak akan masuk neraka. Seorang pun tak akan masuk neraka. Hadis ni ada banyak diriwayatkan oleh imam-imam hadis. Antaranya dalam Sunan Abu Daud ada, dalam Sunan At-Tirmizi ada, dalam Musnad Imam Ahmad ada. Dan hadis ni disahihkan oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaud, seorang ulama hadis daripada Syria. Seorang pun tak akan masuk neraka. Semuanya dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bahkan hal ini ditandai oleh sebahagian ulama-ulama. Sebahagian ulama-ulama menggunakan hujjah dan dalil surah Muhammad ayat yang ke-10. Dalam ayat tu menceritakan tentang keutamaan sahabat-sahabat mengikut urutan mereka dari sudut jihad dan infak mereka. Sebab ada sahabat-sahabat ni berbanding dengan sahabat yang lain, lebih mereka tu pada jihad. Ada sahabat-sahabat yang lebih mereka pada infak pada orang lain. Infak pada sahabat-sahabat yang lain. Jadi peristiwa itu dirakamkan dalam ayat tu dengan kalimah Al-Fatah. Ada kalimah Al-Fatah. Walaupun khilaf lagi di kalangan ulama', Al-Fatah ini bermaksud apa? Bermaksud Fathu Mekah satu, bermaksud sebelum terjadinya bai'ah Ridwan. Inilah menunjukkan bahawa keutamaan sahabat-sahabat yang mengikuti bai'ah Ridwan di bawah pokok bersama dengan Rasulullah. Tu yang pertama. Faham elok-elok ni? Yang kedua, apakah yang dimaksudkan dengan as-sabiqunal awwalun? Yang kedua ni ada 5 tokoh besar. Antaranya sahabat Abu Musa Asy'ari. Siapa Abu Musa Asy'ari? Seorang sahabat yang asal dia daripada Yaman. Dia ni merupakan moyang lah. Bukan moyang yang betul, tahap baris level 4 tu, moyang yang agak panjang juga sampai kepada Imam Abu Hasan Asy'ari. Siapa Imam Abu Hasan Asy'ari? Sahabat Abu Musa Asy'ari. Cucu cicit dia di belakang tu Imam Abu Hasan Asy'ari.
Kita belajar sifat 20 tu. Imam Abu Hasan Asy'ari, itulah tok dia ni. Dia ni seorang sahabat yang dikatakan sahabat yang lurus. Waktu terjadi perang Siffin, konfrontasi antara Saidina Muawiyah dengan Saidina Ali dulu, dialah wakil duta pihak Saidina Ali. Manakala wakil atau duta pihak Muawiyah ialah sahabat Saidina Amru bin Al-As. Itu sejarah. Itu yang pertama. Yang kedua ialah kita sebut tadi di Madinah siapa? Yang 4 orang tadi. Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab yang kedua. Yang ketiga Muhammad bin Sirin. Yang keempat Hasan dan yang kelima Imam Qatadah. Lima-lima ni mengatakan as-sabiqunal awwalun adalah merujuk kepada golongan-golongan sahabat yang lagu mana pattern dia? Golongan-golongan sahabat yang pernah solat menghadap ke arah kedua-dua kiblat berimamkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam sejarah, awal-awal sebelum berlaku peralihan atau pengalihan kiblat ke bumi Mekah, iaitu Kaabah tu, Rasulullah dan umat Islam sebelum tu semayang menghadap ke mana? Semayang menghadap ke Masjid Al-Aqsa di Palestin, di Baitul Maqdis. Jadi lepas tu baru berlaku peralihan kiblat ke Baitullah di Mekah. Jadi as-sabiqunal awwalun merujuk kepada pandangan 5 tokoh yang disebutkan adalah sahabat-sahabat Nabi yang sempat solat bersama Nabi, yang mereka ni solat tu pernah menghadap ke arah kedua-dua kiblat tersebut. Itu disebut sabiqunal awwalun. Walau bagaimanapun, banyak daripada kalangan ulama yang memilih pandangan pertama tadi adalah yang lebih mendekati kebenaran, iaitu sahabat Muhajirin dan Ansar yang ikut bai'ah Ridwan bersama Rasulullah. Baik, ada satu kisah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Katsir dalam tafsir dia, iaitu Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi menyebutkan bahawa suatu ketika Saidina Umar bin Al-Khattab, waktu tu Saidina Umar sedang berjalan. Bila dia berjalan, dia melewati, lalulah. Di hadapan dia tu ada seorang lelaki. Lelaki ni sedang buat apa? Lelaki ni sedang membacakan ayat ni. Ayat mana? Ayat yang ke-100 surah At-Taubah tadilah. Nak bagi mudah faham, Saidina Umar melalui satu kawasan, tiba-tiba dia tengok seorang lelaki dan keadaan lelaki ni sedang baca ayat tu. Was-sabiqunal awwalun, hak kita baca tadi. Lalu Saidina Umar berhenti dekat lelaki tadi. Lepas tu dia terus pegang tangan lelaki tadi. Bila dia pegang tangan lelaki tersebut, lalu Saidina Umar tanya, siapakah yang telah mengajarkan ayat ini kepada kamu? Bila dia lalu, dia dengar kawan ni baca ayat tu. Dia pegang tangan kawan ni, dia tanya, siapa yang telah mengajarkan ayat ni kepada kamu? Lalu lelaki tadi dengan tegas menjawab, Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Siapa dia Ubay bin Ka'ab? Ubay bin Ka'ab ni salah seorang sahabat besar Nabi. Ubay bin Ka'ab ni keahlian dia adalah tentang Al-Quran. Tentang Al-Quran. Bahkan ada hadis Nabi menyebutkan 4 orang yang mahir tentang bacaan Al-Quran. Salah seorang yang disebutkan oleh Rasulullah ialah Ubay bin Ka'ab. Bila kawan ni jawab yang ajar dia Ubay bin Ka'ab, lalu Umar cakap apa? Kamu jangan sesekali bercerai ataupun berpisah dengan aku sebelum aku bawa kamu jumpa dengan Ubay sendiri. Macam tak puas hati ya. Bila dia tanya siapa ajak kamu, dia kawan tu jawab Ubay. Macam tak puas hati, kamu jangan berpisah dengan aku sehingga aku bawa kamu jumpa dengan Ubay, aku nak tanya Ubay sendiri. Jadi bila kedua-dua ni, lelaki tersebut dibawa oleh Saidina Umar bertemu dengan Ubay bin Ka'ab, lalu Umar tanya Ubay, adakah benar, adakah betul kamu telah mengajarkan
ayat tersebut kepada lelaki ini dengan bacaan demikian. Kamu ke yang ajak dia ayat tersebut dengan bacaan demikian? Lalu Ubay pun jawab, ya. Maknanya Ubay membenarkanlah dakwaan lelaki tadi. Yang ajak dia tu ialah Ubay. Ya. Lalu Sayyidina Umar tanya Ubay lagi, adakah kamu mendengar sendiri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kamu dengar sendiri ke bacaan tersebut? Kamu baca dan ajakkan demikian kepada dia daripada Nabi? Ya. Lihat apa jawapan Sayyidina Umar. Sesungguhnya aku berpendapat. Dia bukan nak pertikaikan tentang isu bacaan ke cara baca dah. Jawapan dia ni. Tapi tentang isi tu. Kita cerita tadi isi. Sesungguhnya aku berpendapat sebelumnya. Bahawa kami itu maksud sahabat-sahabat Rasulullah. Yang disebutkan di dalam ayat ini. Sememangnya mempunyai darjat dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan mampu dicapai oleh sesiapa pun sesudahnya. Itu dijawab oleh Sayyidina Umar. Bagi dia pendapat dia ni, kami ni sahabat-sahabat Nabi yang Allah cerita Muhajirin dan Ansar ni mempunyai kedudukan yang special, yang istimewa di sisi Allah yang tak akan dapat dicapai oleh sesiapa pun sesudahnya. Lalu apa yang Ubay bin Ka'ab jawab? Sesungguhnya ayat inilah, dia bacakan satu ayat lain yang membenarkan kenyataan daripada ayat tersebut. Ayat apa yang dibacakan oleh Sayyidina Ubay bin Ka'ab? Ubay bin Ka'ab membacakan daripada surah Al-Jumu'ah. Surah Jumu'ah ni surah yang ke-62 dalam Quran. Ayat nombor 3. Wa akharina minhum lam yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Wa akharina minhum. Dan juga kepada suatu kaum yang selain daripada mereka. Satu kaum yang selain daripada mereka lam yalhaqu bihim. Yang tidak pernah berurusan dengan mereka. Yang tidak pernah berurusan dengan mereka. Ayat ni dia nak cerita pasal golongan mana? 1 ke 2 ke nombor 3 tu? Nombor 3 tu. Akan datang satu kaum yang selain daripada mereka. Selain sahabat Muhajirin. Selain sahabat Ansar yang tidak pernah berurusan. Mempunyai hubungan dengan mereka. Wahwal azizul hakim, dialah Allah. Zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Tuan-tuan boleh ikuti perbahasan yang saya sempat cek dalam tafsir Ibnu Katsir yang dirujuk kepada kaum tersebut. Ada ulama yang mengatakan adalah golongan Persia. Dan juga ada yang mengatakan golongan Rom. Tetapi secara umum mengatakan dia adalah golongan-golongan non-Arabik ataupun disebut golongan Ajam. Selain daripada bangsa Arab. Dan ini jelas daripada practicality Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu hayat baginda tidak mendakwahkan Islam ini kepada golongan Arab saja. Mana bukti dia? Rasulullah pernah menghantar surat kepada Maharaja Rom, bukan orang Arab. Rasulullah hantar surat kepada Raja Parsi, bukan orang Arab. Hantar kepada Habsyah, hantar raja tu, hantar raja ni, hantar raja tu, pemimpin ni. Tujuan dia Rasulullah nak suruh seruan dakwah Islam ni sampai kepada semua bangsa, semua golongan yang ada dalam dunia ni. Itulah yang disebutkan berkaitan ayat tersebut.